Nampak tak? Tak nampak. Assalamualaikum. Okey tak? Saya pun tak tahu lah okey ke tak. Gelap. Hei, inilah orang yang bijak laksana ni. Bijak sangat kan? Bijak sana sini kan? Boleh lah. Kan? Okey, mau masa lah. Sana sini, sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak? Nampak ke tak nampak ke? Kira special lah live ni kan? Macam ala-ala nampak, ala-ala tak nampak macam tu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iman, Nur Raslina, Fiti Faiza. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Sementara baru-baru masuk ni, saya nak ingatkan thank you yang dah belanja, love, like. Belanjalah lagi. Jom kita share. Sebab ni dah nak 2022. So, why not kita teruskan ke depan. Walau apa pun ujian pahit ke, ujian yang manis ke. Yalah, ujian manis is kalau kekayaan tu pun ujian kan. So, of course lah kalau kita manusia ni suka pada kaya, senang. So, ujian yang manis kan. Dengan duit tu kita boleh pergi jalan-jalan, kita boleh beli apa yang kita suka. So, satu ujian juga. So, ujian yang manis lah pada saya. So, ujian manis ke, ujian pahit ke, yang penting kita kena jalan terus. Okay, korang semua okay tak? Thank you siapa yang dah share tadi tu banyak. Thank you Iman FS. Share kepada ramai kawan-kawan. Jom kita ambil ilmu madammu. Share kepada 10 grup. Madammu kalau dengar ni, dia gelakkan aku ni. Okay, korang sihat tak? Waalaikumsalam. Hari ni hari Isnin. Betul Isnin, berapa bulan? Hari Isnin, 20 hari bulan. Dan hari ni semua kerja kan? Korang kerja tak? Ke yang tengok saya ni orang yang berniaga. Waalaikumsalam Anna Mary. Nampak? Thank you Safia bagi tahu. Hi Aiza, thank you watching. Hari ni saya tak seorang. Saya belanjalah love. Tekanlah button love kan. Sama-sama dengar kita orang live ni. Saya tak seorang. Saya invite suami saya. Tiba saya pula invite suami saya. Selalu suami saya invite saya. Tapi bagi dia siap dululah. So, sementara tu korang share lah. Share apa yang patut di-share. Tekan button share ke. Share kepada tag nama ke. Kan, kawan ke, sahabat ke. Isnin hari ni. Okay, betul Isnin. Tajuk hari ni ialah, kenapa saya letak tajuk kuat dan juga jalan terus. Dia sebenarnya kalau tajuk pendek dia kuat dan jalan terus. Pertama, tu dah keluar bilik air. Pertama, kita ujian takkan lari daripada hidup kita. Kita memang duduk dekat dunia ni, memang Allah hantar ujian demi ujian. Sebab dunia ni pun memang dia bukan alam baqa'. Bukan kekal. Sifat dia sementara. Dan Allah kalau bagi ujian pun sifatnya pun sementara. Selagi kita ada kat dunia ni, dapat ujian. Esok kita dah tak ada dekat dunia ni, tak adalah ujian tu. Dapat balasan pula dekat kubur nan bawah tu. Sampailah di padang mahsyar nanti hari kiamat. Dan takziah kepada flat Seri Johor yang terbakar semalam. Dan juga takziah kepada seluruh rakyat Malaysia yang terkesan dengan banjir. Saya mewakili Momentum doakan semuanya Allah mudahkan. Allah kalau bagi ujian, Allah tahu kita mampu. Allah tahu kita boleh kuat. Dan yang paling penting, kenapa Allah turunkan sesuatu ujian adalah untuk, patut tajuk hari ni ujian. Adalah untuk kita lebih dekat dengan Allah. Kalau kita rasa kita jauh,
kita muhasabah diri apa yang kita dah buat selama kita hidup ni kan. Terutama sekali dalam tahun 2021 ni, dan nak habis pun tahun ni, kita dah meninggalkan masa begitu cepat. Ya, masa kita tinggalkan. Kalau kita rasa kita kedekut dengan duit, sebenarnya yang kita kena lebih kedekut adalah dengan masa. Sebab masa kalau kita dah tinggalkan takkan kembali. Kita tak akan jumpa lagi masa 2021. Masa terus bergerak ke depan. That's why saya kata walau apa ujian pun, berat ke, ringan ke pada kita, kita kena teruskan jalan sebab masa bergerak ke hadapan, tidak bergerak ke belakang. Tetapi kalau kita kedekut duit, agak rugi. Sebab duit Allah boleh tambah. Allah boleh tambah, bahkan contohlah bila kita ada 1 beg duit. Allah boleh tambah jadi 100 beg duit. So saya nak bagi faham. Kenapa saya cakap pasal duit pula pagi-pagi ni? Sebab ramai orang susah sekarang. Orang kena banjirnya lain. Orang yang sebelum kesan PKP pun belum habis belum habis kesusahannya lagi. Kan? Belum habis ujiannya lagi. Nak bina family, nak bina perniagaan yang dah tutup selama berapa bulan. Betul tak? Dan Allah bagi lagi ujian untuk kita jadi kuat. Ujian banjir. Yang ini tentu-tentu semua kereta pun rosak. Semua rumah pun rosak. So apa yang kita nak buat? Belum lagi kita dikejutkan dengan kebakaran yang besar. Semua sedih. Kita semua sedih, of course. Sebab kita adalah satu negara. So apa yang kita nak buat? Walaulah kita tak ada 1 beg duit. Kita ada 1 dompet duit sahaja. Belajarlah untuk hulu. Belajarlah untuk kita just niat, ya Allah, Kau bagi aku duit ni, mesti ada hak orang-orang susah. Dan aku yakin setiap apa yang aku keluarkan, Engkau mesti tambah balik semula. Tak kiralah bila-bila. Dan Allah memang kalau dia dah janji, pagi Kak Yaya, kalau dia dah janji, Allah pasti akan tunaikan janji. Dan Allah janji, bila kita bersedekah, bila kita suka memberi hadiah, bila kita suka memberi sumbangan, ataupun apatah lagi kalau kita bayar zakat yang wajib tu. Sekejap lagi masuk lapangan. Kerja Selamat bekerja Puan Hafiza. Waalaikumsalam Tengku Norkama. Terima kasih melihat saya pagi ni. Cakap kat mana tadi? Bila kita bersedekah, Allah dah janji Allah akan tambah. Bukan sekali ganda. Kadang-kadang Allah tambah sampai 10 kali ganda. Kadang-kadang Allah tambah sampai 100 kali ganda. Tak terhitung nikmat Allah kat kita. So apalah kiranya kita ada duit lebih sikit, kita lebihkan sikit pemberian kita kepada orang-orang yang susah. Dalam Facebook, dalam Instagram banyak dikongsikan orang-orang yang duduk dekat KL ni. Saya tengok ramai yang dah mula bergerak. Yang saya perasan tadi, Ustazah Asma punya tim, Datin Nur Mala Samsudin pun ada juga sampaikan, dia melihat tempat naik helikopter. Kemudian saya nampak tadi Datuk Siti pun dah mulakan sumbangan. Banyak tim-tim yang lain-lain pun yang biasa beri bantuan. Global Peace pun, GPM Malaysia dah mulakan beri bantuan. Semua yang boleh turun ke sini. Bila saya sebut ke sini tu, saya kat mana ya? Kat area sini Sinun lah. Okay, so dah mula. Bantuan sedang berjalan. So kita why not, kalau tak sempat pergi tolong ke sini, beri bantuan transfer duit dulu. Transfer duit dulu, nanti ada masa untuk melawat mangsa banjir di daerah di sekitar Shah Alam dan sekeliling ni. Turunlah. Kita turun bawa tim kita, siapa-siapa yang ada tim. Okay, korang sihat tak? So apa yang saya nak cerita hari ni? Saya nak cerita pasal ujian lah. Ujian bila dia turun, bila Allah turunkan, Allah tak bagi lampu hijau. Lampu hijau ke? Lampu kuning, lampu merah. Allah tak bagi hint. Allah nak turunkan ujian, dia turunkan saja. Macam orang cakap kan, banjir sekelip mata dah banjir. Kata Encik Abdul Razak, suami yang kehilangan, Allah uji dia dengan satu ujian yang sungguh berat. Kehilangan isteri tercinta dan semua anaknya. Kejadian berlaku begitu cepat. Terlalu cepat.
Dia keluar sebentar untuk cek kerosakan kereta. Tiba-tiba dia terpelanting dan dia ternampak kereta sudah ada di bawah lori. Masya Allah. Allah kalau nak bagi ujian tak ada hint. Jadi tugas kita yang di luar ujian yang berat ni, kita ada ujian hidup kita. Kita of course ada ujian. Tapi at least maksud saya kita bukan menjadi mangsa banjir sekarang. Kita bukanlah ahli keluarga Encik Razak yang kehilangan besar tu. Kita bukan menjadi mangsa kebakaran. So, apa yang kita perlu buat? Pertama, sedekahkan mereka Al-Fatihah. Semoga mereka kuat. Kedua, jadikan doakan mereka semua bila sabar dengan balak bencana ni, bila sabar dengan ujian ni, Allah naikkan lagi darjat. Sebab yang kita nak sekali ialah naik darjat supaya kita dekat dunia pun selamat, dekat akhirat pun selamat. Terima kasih banyak Azira. Alhamdulillah. Saya bagilah sikit-sikit je Azira. Sebab kita, insya-Allah Allah takdirkan kita ni selamat. Korang semua sihat kan? Ke kawasan korang ada yang kena banjir. Saya tahu walaupun banjir sikit dulu kawasan Labis tempat saya tinggal dulu pun kena banjir satu ketika dulu, tahun bila lama dah. Pun saya tengok kecelakaan barang-barang apa semua, duit keluar banyak. Nak keluarkan selut-selut, pasir tanah-tanah merah tu, Masya Allah. Apatah lagi banjir yang berlaku sekarang, yang memang banyak rumah yang tinggal kita nampak bumbung sahaja. So why not kita yang masih ada Allah bagi rezeki sikit kan, kita dah ada keperluan, duit makan dah ada, baju dah ada kan, rumah mungkin kita dah bayar duit rumah, dah bayar sewa bulanan, so ada lagi baki. Konon-konon kita teringin nak beli apa-apa yang bukan keperluan lah, yang kita minat, ketepikan sekejap, ambil duit tu sikit, separuh, transfer pada mereka yang sedang tolong orang susah. Doa dengan moga-moga kita ni Allah jauhkan ujian seperti itu. Sebab diorang sangat kuat. Sebab itu Allah uji diorang. Dan ada yang saya baca mungkin Allah nak ingatkan, mungkin kita ni lalai. Tidak dinafikan juga. Betul tak? Betul. Kalau kadang ujian datang kepada saya, kepada suami, keluarga, kepada syarikat, apa yang kita perlu buat pertama sekali, ucaplah Alhamdulillah. Allah pilih kita nak bagi ujian. Tanda Allah sayang. Allah nak ingatkan, jauh sangat tu, lalai sangat tu, mai sini, mai dekat sini. Alhamdulillah dulu. Kedua, kita kena bersangka baik dengan ujian. Bila bersangka baik dengan ujian tu maksudnya kita bersangka baik dengan Allah. Kan? Sebab yang memberi, yang menjadikan ujian Allah. Dan kemudian kita kena muhasabah dirilah. Muhasabah diri tu apa? Melihat-lihat diri, apa yang kita dah buat. Izzah, ada benda yang mungkin engkau buat silap. Manakan tidak? Manakan boleh tak ada silap? Kita manusia biasa. Memang ada silap. Macam saya ada share semalam kan. Siapa join RPM, saya ada share. Saya cakap dalam RPM tu, macam dulu saya jahil. Saya selalu nampak silap suami saya. Sebab suami saya sebenarnya, kenapa saya boleh nak macam tu? Siapa yang lebih bagus sebenarnya walaupun saya nampak silap tu suami saya buat? Tentulah bila saya dah makin matang, rupa-rupanya yang bodoh waktu itu adalah saya. Suami saya, dia banyak buat kerja. Dia banyak cuba-cuba bisnes. Walaupun tak jadi, dia banyak bertemu dengan orang. Maksudnya bekerja. Dia buat benda tu. Dia bertemu orang. Dia bertindak. Tentulah dia banyak buat silap. Sebab banyak yang dia buat. Tak elok saya waktu tu hanya melihat-lihat. Oh silap ni. Oh salah jumpa orang ni. Kan? Betul tak? Orang yang banyak buat kerja pasti banyak buat silap. Tetapi kita ni yang tak banyak buat kerja ni, asyik tengok silap orang. Perasan tak? Jadi bila saya tengok suami saya dari dulu sampai sekarang kuat, dia kuat sangat menghadapi semua ujian hidup dia. Kalau ujian hidup saya pun saya bergantung ke dia, suami kita kan. Kita mestilah minta tolong suami kita, betul tak? So yang saya belajar sekarang bila saya terlibat boleh dikatakan secara sepenuhnya dalam mentadbir company,
baru saya tahu banyak sangat kerja yang perlu dilakukan. Banyak sangat kerja yang kita perlu buat, yang kita perlu takbir. Banyak sangat orang yang kita perlu jumpa, yang kita perlu bersemuka, yang kita perlu uruskan bila kita nak membina sesebuah perniagaan. Dan itulah yang suami saya buat sebelum ni. Dan bila saya masuk dalam company ni, bila ada ujian kepada company, sakitnya tu berkali ganda saya rasa berbanding dulu. Berbanding dulu masa saya duduk kat rumah. Saya hanya dulu sakitkan hati suami. Suami saya dengar. Sakitkan hati suami kerja saya. Baik sakit sekarang. Saya bersyukur tau. Baik saya sakit sekarang. Sebab sekarang yang sakit ni saya suka. Bukan nak kata ya Allah bagi sakit lagi, tak nak. Saya tak minta pun. Saya tak minta nak ujian. Saya tak minta nak sakit sebab sakit tu memang sakit sangat. Tapi lebih baik sakit dalam keadaan kita buat. Kita buat kerja, kita bertindak, kita sama-sama join. Suami isteri, kan ada yang berniaga suami isteri. Perasan tak siapa berniaga suami isteri dia selalu gaduh. Dia selalu bertikam lidah. Bukan bertikam lidah tajuk apa sangat. Tajuk nak keputusan A ke keputusan B. Nak pilih orang A ke nak pilih orang B. Gaduh tang tu lah. Gaduh nanti kalau orang yang tak matang, mungkin dia baru kahwin ke apa, dah berniaga. Dalam buat keputusan, bayangkanlah. Kita dua budaya, dari dua family yang berbeza. Dari dua cara berfikir yang berbeza. Dari dua didikan daripada kecil, daripada bayi yang berbeza. Berkahwin, tu baru berkahwin. Banyaknya kita baru nak belajar, nak cari titik persefahaman tu. Sometimes makan tahun, lebih 10 tahun. Kalau saya dengan Tuan Najib, kami lebih 10 tahun. Baru dapat jumpa titik persefahaman tu sikit demi sikit tau. Semua perlukan masa tau. That's why kita kena sayang dengan masa. Sebab tu kita kena gunakan masa dengan baik. Antara gunakan masa dengan baik bukan bekerja sahaja. Kita boleh ibadah, kita boleh solat, kita boleh bangun awal, kita boleh mengaji, kita boleh membaca kitab, kita boleh berzikir. Apa lagi? Kita boleh duduk termenung sekejap tengok langit, fikir ya Allah gantungkan langit ni untuk kita. Ya Allah, padahal kita ni duduk di dalam bintang bumi. Bumi ni bintang kan. Allah, kenapa kita boleh melekat dekat tanah ni? Bangunan-bangunan tak runtuh. Kita ada graviti. Allah bagi graviti kat kita. Allah bagi atmosfera dekat kita. Nampak? Allah dah siapkan untuk kita. Kan? Punya Allah sayang dekat kita. Sampai dulu Iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam, kepada manusia macam kita. Allah terus kata Iblis derhaka. Punya Allah sayang kita. Betul tak? Betul. Saya nak baca sekejap Puan Zorina share apa. Saya dulu pun selalu salah anggap dengan arwah suami. Bila Allah dah ambil, baru tersedar kesilapan saya yang sangat banyak. Tak apa Puan Zorina. Saya doakan Allah ampunkan segala dosa Puan Zorina, juga dosa-dosa kita semua. Kita isteri memang banyak khilaf kepada suami. Kan, bila Allah dah ambil, sedih pula. Saya memang cepat sedih. Saya memang hati lembut sikit, suka menangis. Nampak saya dah nangis. Betul. Betul cakap Puan Zorina. Kadang-kadang bila suami kita ada, atau isteri, kalau ada suami dengar lah, isteri kita ada kat sebelah kita, kita tak bersyukur. Itulah dia manusia kita. Saya cakap saya lah, bila saya ingat balik apa saya buat dulu kan, marah-marah suami saya kan, Alhamdulillah Allah Ta'ala lindung daripada berlaku sebarang perceraian. Sebab itu saya tak pernah nak mengata kenapa si Anu bercerai, kenapa si Ani bercerai, kenapa siapa nama si Ali bercerai. Kan? Sebab kita tak tahu ujian dia. Allah Ta'ala tak apa masa tu izinkan perceraian tu berlaku. Kalau ikutkan, semua pasangan bergaduh. Semua pasangan ada buat salah. Tapi sama ada pasangan ni Allah selamatkan dari perceraian ke tidak, pasangan tu mungkin Allah tak selamatkan ke tidak, macam tu. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena judge, jangan judge orang. Saya Puan Zorina is okay. Yang penting Puan Zorina Allah Ta'ala bagi masih lagi hidup, masih lagi bernyawa, masih lagi mampu untuk dengar
majlis-majlis ilmu kan. Saya yakin Puan Zurina mesti banyak dengan majlis ilmu, dan saya yakin sangat arwah suami mesti dah maafkan Puan Zurina. Dan nanti insyaAllah jumpa arwah di syurga, insyaAllah, amin. Kan doakan, kita doakan ramai-ramai. Sebab pedih kehilangan orang yang kita sayang. Apatah lagi, mungkin kita rasa, masa itulah kita rasa, wah kita tak sempat lagi berbakti. Wah kita tak sempat lagi manjakan pasangan. Wah kita tak sempat lagi minta maaf dan sebagainya. Kan? Sebab tu bila saya, Alhamdulillah, bila saya sendiri berhadapan dengan ujian-ujian demi ujian ni, saya mula melihat orang yang kuat yang saya pernah jumpa dalam dunia ni adalah suami saya. Rupa-rupanya bila kita tak pernah kena sesuatu ujian, kita tak dapat teka kita ni kuat ke tidak. Rupa-rupanya bila Allah hantar ujian, mengikut kategori lah. Ada ujian ringan, ada ujian berat, ada ujian berat gila kan. Rupa-rupanya Allah nak kita tahu, kita nilai diri kita. Oh, rupa-rupanya kita bukanlah kuat sangat. Rupa-rupanya kita perlukan pasangan kita untuk kita kuat. Rupa-rupanya kita perlukan ramai orang yang baik-baik untuk support kita, untuk bagi kita kata-kata yang baik, untuk doakan kita. Baru kita sedar diri. Itulah bagusnya ujian. Bila kita tengok ujian, terima kasih banyak Hafizah. It's okay. Selamat bekerja Hafizah. Itulah ujian akan menjadi suatu kemanisan bila kita kembali pada Allah. Kita kadang-kadang fikirkan apa nak buat dengan ujian ni, beratnya, tak terfikirlah macam mana nak buat kan. Tapi tak ada cara lain. Allah Ta'ala bagi kunci dia hanya kembali kepada aku dulu. Kembali pada Allah dulu, ngadu pada Allah dulu, doa banyak-banyak dulu, insya-Allah. Nanti Allah bagi tenang. Allah bagi tenang lah, ikut mana pun. Terus tenang ke, melalui pasangan kita ke tenangkan kita, melalui ahli keluarga kita ke tenangkan kita. Yang penting Allah bagi tenang. Bila dah tenang, baru semuanya berjalan lancar sedikit demi sedikit. Tuan Najib bila nak masuk ya? Orang yang tenang insya-Allah akan menang. Ya Tuan Najib. Kan Tuan Najib kuat kan orangnya kan? InsyaAllah. Tak ada dengan izin Allah sebenarnya. Sebab ingat tak saya bagi analogi macam ni, perumpamaan mudah. Bila seseorang tu nak naikkan dia punya income, ataupun ada orang kan dia nak naikkan taraf hidup. Macam kita daripada kecil kan. Sebab macam saya ni keluarga yang bukannya keluarga senang, keluarga susah. Jadi mak bapak kita, orang tua kita ke, atuk nenek pun semua pesan, kau Jib belajar rajin-rajin. Belajar betul-betul. Betul tak sayang? Betul. Jadi sejak kita masuk je, semenjak kita masuk start dengan sekolah je, kita start dengan sekolah rendah, kita dah tahu, oh aku nak ubah hidup, aku kena belajar pandai-pandai, kena rajin-rajin. Dan kepandaian, kerajinan tu dia kena diuji. So kita dah tahu dah, start daripada form darjah 1 kita dah tahu, oh nanti darjah 6 ada UPSR. Aku kena lalu. Dan mula-mula kita tengok macam susah sangat ke UPSR ni, sebab kita tak pernah lalu lagi. Kita tengok yang senior-senior kita yang mungkin masa tu kita darjah 1, darjah 6 macam nak tergolek, macam nak meninggal dia nak melalui orang kata UPSR. Sebelum dia diangkat darjat martabat naik form 1. Lepas tu bila masuk je tingkatan 1, kita pun dah tahu dah, oh nanti ada PMR. Ada lagi ujian sebab nak ubah hidup, nak ubah nasib, nak ubah orang kata, nanti kan kita nak kena minta kerja, kita nak ada sertifikat. Kita nampak dah ada ujian tu. Lepas tu kita pun lalu juga PMR. Dan dalam masa yang sama kita memandang balik, tengok belakang, asal aku UPSR tu aku tak boleh lepas. Kenapa lah aku hari tu UPSR tak boleh dapat 5A ke 4A kan? Macam senang je. Sebab kita dah lalu. Betul. Jadi kita lupa masa kita lalu tu kita rasa susah, mencabar. Kita rasa macam nak putus nyawa. Tapi bila dah lalu kita rasa, alah ni kalau aku ulang balik boleh ni straight A. Tapi masa kita lalu tu tak. Saya ambil balik saya SPM. Jadi masalahnya, jadi isunya, kalau kita nampak ada orang yang sedang lalu benda yang kita dah lalu, kita rasa macam, oh tak apa, saya faham, saya simpati, memang mencabar. Kita ada kat situ namanya empathy, memahami. Bukannya, senang je. Kita kalau jumpa senior macam tu, kita patut tampar dia 18 kali. Betul tak? Sebab kita macam sekarang mungkin, kami pernah lalu ujian banjir. Kami dulu duduk di Labis. Beberapa kali banjir besar di Johor. Jadi saya tahu
perasaan saya tolong rumah Puan Izzah punya embah masa tu kan, nenek atuk nak kena vacuum lumpur, kena bersihkan, peralatan rosak nak kena keluarkan. Saya faham benda tu. Kita faham perlukan makan, minum. Jadi kita faham, kita bersimpati macam apa yang sedang berlaku sekarang. Betul kan? Sehinggalah kita melepasi pula lepas tu SPM. Lepas SPM pula ujian tak habis lagi. Ada lagi degree. Ada lagi kalau siapa sambung master, siapa sambung doktorate macam saya sambung sekarang. Bukannya senang. So, maksud saya kat sini dan maksud Puan Izzah, kalau kita nak capai sesuatu benda, kena ready juga dengan ujian yang nak angkat level kita. Kalau kita macam kita tadi ada exam, kita lulus cemerlang, yes dapat. Mungkin kalau PMR alhamdulillah, kami berdua dapat masuk MRSM. Okay? Siapa pula lepas SPM, yes cemerlang. Boleh pula masuk universiti. Tapi yang tak, dia rule dia adalah kau kena ulang balik. Sama dalam bisnes. Kalau kita masih lagi tak melepasi ujian tu, rule nombor 1 dia adalah ulang semula. Sampai boleh melepasi ujian, dugaan yang macam tu. Lepas tu barulah insya-Allah dia akan pergi satu level yang lebih tinggi. Lebih up lagi. Siapa faham maksudnya kat situ? Okay? So maksudnya kat sini kalau you are business, you ada cabaran, dugaan. Kami tahu susah. Sebab itulah kenapa saya, Puan Izzah, team Momentum, kita buat kelas. Bagi yang free. Kalau berbayar pun mungkin serendah RM1, RM10. Sebab kita tahu, kita nak support usahawan peniaga yang sekarang mungkin tak lepas. Marketing tu masih lagi tak lepas. Jadi, kita sama support. Okay, kita faham. Oh, tak faham pasal copywriting mari kita ajar. Oh, tak faham apa benda yang pasal social media. Facebook ni nak macam mana? FB Live ni macam mana? Kadang-kadang kita hanyalah nak support. Perasaan dia adalah orang yang tak berani, takut. Saya takut lah nak buat FB Live. Kita support. Mela buat. Ni saya bagi topik. Cuba mulakan dulu macam ni. Kita faham dia punya seram dia tu. Seram. Ingat senang ke saya nak suruh Puan Izzah buat FB Live pun? Ingat senang ke? Ingat tak mencabar ke nak suruh FB Live? Saya faham. Saya faham. Saya macam, kesian dia pegang. Saya faham. Saya jelas bahawa bukan senang, bukan mudah. Ada perasaan ketakutan kat situ. Tambahan lagi dengan takut nanti orang cakap apa. Nanti orang kecam. Saya tahu benda tu. Tapi saya kan biasa kena kecam. Benda tu adalah tak maksudnya orang lain. Saya faham. Orang saya bagi yang tak ni, saya akan bagi support. Saya pun seram. Kalau kena kecam, just pedulikan. Yang penting kita nak memberikan kebaikan. Macam Rasulullah. Rasulullah kan adalah seorang adalah manusia yang digelar Al-Amin. Amanah, jujur, orang suka. Tapi bila bawa syiar Islam, orang tak selesa sebab macam-macam benda dah tak boleh. Macam-macam tak boleh. Biasa boleh berjudi lah apa semua dalam budaya masa tu kan. Boleh berzina minum arak. Tetapi bila Rasulullah bawa je Islam, orang tak suka. Sama kita bila kita buat benda lara, orang suka, orang support. Tapi di saat mula kita kata, aku nak berubah, aku nak berhidup, aku nak berniaga betul-betul. Kawan dia cakap, alah tak payah lagi kelas. Alah buang masa, buat sendiri je, belajar dengan Google kan ada, YouTube kan ada. Najib Asaduk tu dia ambil ilmu, dia cedok daripada Google, YouTube. Try lah kalau boleh. Kalau lah ilmu Google dan YouTube semata-mata boleh bantu orang tu berjaya, kita patut jangan pantang anak kita pergi sekolah. Cakap dengan anak kita, bazir lah, papa tak nak lah keluar duit. Anak kau Google lah sendiri ilmu tadika sampai kau form 5, sampai kau ambil ijazah. Sampai kau boleh baca Izazul Ziratul Al-Zizalah. Agaknya tak payahlah kita nak bersekolah kalau macam tu. Dengan sini kita nak berjaya, tetap kita perlukan manusia. Kita perlukan manusia yang untuk bantu kita, nak guide kita dalam perniagaan, nak guide kita dalam bisnes. Jadi kami faham, setiap orang akan ada ujian, ada bahagian masing-masing. Tapi kita cuba untuk lepaskan dengan doa, dengan usaha, dengan tawakal, insya-Allah. Tak ada janggut, ada sikit. Saya terima lah, kan nampakkan macam Arab Dubai pula kan. You all tak panggil saya Tuan Najib Genjit kan, panggil Syekh Al-Najib As-Saduq pula. Saya suruh simpan misai, handsome, dia buang misai. Siapa sokong simpan misai balik? Ni. Tak kira Bina misai. Sunnah Rasulullah. Tadi kan Bina nampak. Kalau misai dia tak masuk. Puan Norizan kan, dia dah belah otak.
Lepas tu tak nampak dah dua-dua mata. Takziah ya Puan Norizan. Oh tu memang anak muda kita yang tu. Tapi dia Masya nampak Allah. sikit-sikit. Dia dulu kami platinum kita. doa. Oh, nampak cikgu ingat dia, lagi anak murid. Saya ingat. Lepas tu dia masih belajar. Dia datang kelas. Akbar. Tak nampak saya tahu. Puan Norizan dia datang kelas saya. Dia belajar dan dia boleh buat duit. Kuatnya Itu Puan tidak Norizan. menghalang. Tidak menghalang orang. Saya bangga. Kadang-kadang kita tak perlukan kejelasan mata semata-mata. Tapi kadang-kadang kita sentiasa perlukan kecerahan mata hati sebenarnya. Itu lebih penting. Betul lah Puan Norizan. Itu yang kena bangun awal. Allah sayang Tahajudnya, sangat tu. taubatnya. InsyaAllah. Okay. Amin. Sayang kita nak kena ada urusan penting juga pagi ni. Itulah Alhamdulillah dapatlah hari ni. Kita lari-lari sana sini. Lepas tu dengan lepas ni family. lari lagi patah balik. Lari lagi nak pergi dengan family lagi apa semua. Kami mendoakan. Semalam pun kami dapat berjumpa dengan orang yang alim. Kami dapat nanti kita share gambar dia. Kita dapat sama dengan Tok Guru Syekh Zainul Asri malam tadi. Turun dari Al-Ustaz. Kita berkhidmat untuk Tok Guru. Kita datang hantarkan makanan. Yang masak bukan kita lah. Kita menemankan. Yang saya boleh cakap dua benda membantu, pada orang-orang baik macam ni. Pertama, memang lemah lembut. Semua Masya sifat Allah, lemah hebat, lembut. Anak-anak hebat. dia pun lemah lembut. Kedua, muka mereka semua. Syekh Zainul Asri, Ustazah iaitu isterinya. Ini tadi. Ustaz Syamil, anak Alamak, mereka. ni Dan silap semua yang sekejap, ada dalam rumah tu. Semuanya senyum. tu gambarnya tu. Semuanya Bersama senyum. Syekh Tok Dia Guru. dari awal kami jumpa sampai kami balik. Masya Allah. Nanti kita post. Sebenarnya dah malam kita jumpa. Syekh kan mungkin tidur awal ke apa. Sanggup berdiri hantar kami sampai kami hilang dari pandangan. Allah Ta'ala. Saya segan untuk Memang saya belajar alim ni adab. kan. Saya belajar adab dengan mereka. Itu adalah akhlak yang mulia. So nanti kita share, kita follow, okay? Okay, jaga diri semua. Terima kasih banyak sudi melihat kami. Jangan lupa tekan button share, mana tahu sedikit perkongsian pagi ni membantu orang lain. Macam tadi saya cakap, ada yang share saya, dia kata mungkin jawapan kita hari ni doa dia, mungkin dia pun nak kekuatan. Macam itulah. Semua orang pun diuji sama dengan kita geng semua. So kita sama-sama doakan sesama kita, okay? Yang penting kita semua insya-Allah akan jumpa di syurga nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. InsyaAllah, mudah-mudahan Teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye. Bye.